Harapan mereka juga adalah gabungan ini tidak berbalah lah satu sama lain. So ini memang satu perkara yang tidak mudah, kerana kita ramai ada dalam. Saya rasa dalam soal pilihan raya ini dan dalam soal politik, kita kena jelaskan sesuatu lah, bagi sebahagian politik ini adalah untuk nak dapat kuasa, nak dapat kuasa, nak kekal berkuasa. Ianya adalah soal kuasa. Siapa yang menang dia dapat kuasa, dan bila dah menang dia nak kekalkan diri dia dalam kuasa. Bagi separuh itulah takrif politik. Politik ni soal nak dapatkan kuasa, dan inilah yang ditulis oleh seorang ahli falsafah politik yang masyhur lah, Machiavelli. Dalam buku dia The Prince, dia kata politik itu adalah satu persaingan tanpa segan silu, untuk nak dapatkan kuasa. Itu politik. Kalau dalam bahasa Inggeris itu dia pakai perkataan naked struggle for power. Politics is nothing more but a naked struggle for power. Maknanya dalam keadaan telanjang, tak ada rasa malu, segala terdedah, semua boleh dibuat, semua boleh dilakukan, nak dapat kuasa itulah politik. Itu pemahaman yang dibawa oleh budaya yang nak katakan daripada barat, mungkin pada asalnya begitu, tapi sekarang ni pun dunia barat pun dah bergerak, dah meninggalkan pemahaman politik yang seperti itu. Sebenarnya bagi orang Islam, kita selalu dengar istilah siasah. Politik apa dia? Siasah. Dan bagi ahli-ahli PAS lah, macam saya dulu pun, kita selalu dengar tentang soal kejadian manusia itu khalifah fil ard. Apa tugas khalifah di atas muka bumi ini? Dikatakan iqamatud din, tegakkan agama, wa siasatud dunya bihi, iaitu dan mengurus dan mentadbir dunia itu berdasarkan kepada ajaran-ajaran agama. Lalu maknanya politik ni, siasah ni ialah soal pengurusan dan pentadbiran, ni yang sepatutnya, bukan soal nak dapatkan kuasa itu dengan apa cara sekalipun. Tetapi politik adalah bertujuan untuk nak dapatkan kuasa supaya dapat ditadbir negeri itu dengan baik. Maka inilah apa yang dikatakan harapan rakyat. Harapan rakyat ialah dia nak tengok, bagi saya lah, yang saya dengar rintihan pandangan yang disampaikan pada saya melalui WhatsApp dan sebagainya. Mereka inginkan satu kerajaan yang akan mentadbir dan mengurus negeri dengan baik supaya rakyat dapat manfaat. Supaya politik ni difahami bukan soal nak dapat kuasa semata-mata demi kuasa, supaya kamu boleh buat ikut suka hati kamu, bawa Mercedes lah, inilah, itulah dan sebagainya. Tapi dapatkan kuasa dengan tujuan untuk mengurus tadbir negara dengan baik, dengan mendatangkan manfaat kepada rakyat, dengan membela nasib rakyat, dengan memberikan rakyat kemudahan dan perkhidmatan yang baik, supaya mereka boleh membangun, rakyat boleh membangun dari segi ilmunya, dari segi akhlaknya, dari segi kepakaran mereka, pekerjaan mereka, kedudukan ekonomi mereka dan sebagainya. Itulah tujuan politik, sebenar siasah itu, iaitu bukan soal nak kuasa. Kalau kita tengok sekarang ni lah, budaya politik yang ada sekarang ni, ini semua pasal nak dapatkan kuasa. Dah kalah pilihan raya pun masih nak cari jalan nak dapatkan kuasa tu. Nak suruh orang lompat lah, nak suruh orang letak jawatan lah, nak inilah, itulah, nak dapat kuasa. Apa yang dia nak buat bila dapat kuasa? Tak tahu. Dia pegang kuasa 3 tahun, Perkhidmatan Nasional lah, PAS dan sebagainya. Apa yang dia buat dalam 3 tahun? Aku pun tak ingat. Tak ada benda. Sedangkan masalah yang dihadapi oleh rakyat tak terselesai, lebih-lebih lagi dalam 3 negeri yang di bawah pentadbiran PAS dan Perikatan Nasional. Masalah airnya,
ya, masalah infra ya, masalah pekerjaan untuk rakyat, sampai rakyat semua terpaksa tinggalkan negeri Kelantan, bekerja dekat Kuala Lumpur ke Selangor ke mana dan sebagainya. Lalu benda-benda macam inilah yang sepatutnya sebuah kerajaan bila kita dah pilih, harapan rakyat ialah dia boleh cari rezeki di tanah dia, di negeri dia, di kampung dia, ataupun taklah jauh sangat sampai terpaksa balik bila raya tu berjam-jam dan sebagainya. Kalau dia orang semua dapat kerja dekat Kelantan, kalau kerajaan negeri Kelantan pandai, boleh urus tadbir dengan baik, menghasilkan pekerjaan dan sebagainya, tak payahlah kita hadapi benda tu. Tapi kalau bagi dia orang, bila tak hadapi tu, tak payahlah ada jalan. Pasal tak guna walaupun sekali setahun. Betul. Apa punya sekarang ni kena kerja sekali setahun, maka kena ada jalan. Kalau tak payah kerja kat sana, tak payah ada jalan. Tak betul lah tu kan. Tapi inilah yang dikatakan politik. Nak ada pemilihan. Bila nak pilih ni, kita nak pilih golongan yang boleh mentadbir, mengurus negeri itu dengan baik, bekerjasama dengan kerajaan persekutuan. Tak kisahlah sama ada parti sama ataupun tak, tetapi mempunyai hubungan yang baik supaya akhirnya rakyat diutamakan. Kalau dalam bahasa sekarang ni dikatakan good governance. Good governance, pentadbiran dan pengurusan yang baik. Lalu pemilihan adalah untuk itu. Bukan untuk nak pilih Islam ke kafir, ke Islam ke kafir, kamu pilih ni kamu Islam, kamu pilih ni kamu kafir. Itu tak betul. Itu golongan yang memperkudakan agama dan membuat fatwa-fatwa yang mengarut dan meleset sama sekali. Pilihan golongan yang akan mentadbir dan mengurus negeri dengan baik, mendatangkan manfaat yang terbaik bagi rakyat jelata. Betul. Saya bersetuju dengan pandangan Haji berkenaan tentang bagaimana rakyat harapan yang diperlukan, di mana berlaku kemandoman politik. Rakyat bosan sebenarnya dengan keadaan politik yang cacah marbar sebelum ini, yang tidak menentu, yang gawat. Dan akhirnya sekarang ni rakyat rasa agak tenang, walaupun dalam satu kolasi ataupun satu gabungan antara Pakatan Harapan dan juga UMNO, Barisan Nasional sebagai satu kerajaan perpaduan. Dan rakyat dah tak melihat yang sekiranya berlaku sebarang bentuk orang kata gabungan ini, mereka tak hirau. Yang penting tentang bagaimana mereka diberikan keutamaan kepada rakyat. Saya ambil contoh, setiap kali kalau raya sebelum ni apa yang berlaku kalau nak dekat raya, masalah daging tak cukup, ayam mahal, segalanya masa tu, barang-barang kawalan yang tak terkawal. Tapi kali ini untuk tak dengar langsung, barang tak cukup, ayam tak cukup. Tak mungkin ada lah juga, mungkin ada, tapi tak seteruk macam dulu. Nak kata 100% tak ada, mungkin tidak, mungkin ada juga. Bukanlah perfect pun kerajaan. Taklah perfect 100%. Tapi usaha itu dilakukan sebenarnya. Dan lebih berkesan. Dan pasal kita tak dengar. Kita tak dengar rungutan harga barang naik lah, ini tak adalah apalah masa musim raya. Tu yang petandanya. Dan itu satu gambaran. Jadi untuk mendepani juga pilihan raya yang bakal menjelang, rasanya tak dalam sebulan lebih ini ada dengar ura-ura kata dapat gambaran bila nak bubar don-don ni semua. Bila seperti mana yang dilaporkan dalam akhbar, dikatakan pada ujung bulan 6 akan dibubarkan. So bila dibubarkan ujung bulan 6, kemungkinan besar pilihan raya negeri-negeri ini akan diadakan serentak pada ujung bulan 7 ataupun awal bulan 8. Itu yang saya difahamkan lah. Betul. Jadi bagaimana yang Haji melihat pula tentang masa depan negara dengan apa yang harapan daripada rakyat ini dan juga di peringkat negeri-negeri ini, apatah lagi bila berdepan Pakatan Harapan ini bersama dengan Barisan Nasional. Mungkin kat sinilah satu soalan yang agak relevan. Bagaimana pula bila kata mengurus politik itu, bagaimanakah gabungan ini mengurus antara satu sama lain? Lalu bila kita berpolitik, kita tengok pada harapan rakyat. Harapan rakyat dia inginkan pentadbiran dan pengurusan yang baik, yang akan menguruskan masalah mereka dan membantu untuk membangunkan rakyat dan sebagainya. Maka harapan mereka juga adalah gabungan ini tidak berbalah lah satu sama lain. So ini memang satu perkara yang tidak mudah, kerana kita ramai, ada dalam apa yang Zaid Hamidi sebut
hari itu pada saya lah, dia punya message pada saya. Dia kata ada 19 parti ya dalam gabungan kerajaan perpaduan ini ya. Maka apa yang penting ialah kita tumpu kepada persamaan. Oh, menarik, sebelum tu menarik tu masuk message direct kepada Haji Khalil. Ya, ada video yang dia tuju pada saya pasal isu yang timbul ni berhubung dengan lembaga pengampunan tu kan. So apabila Salahuddin Ayub dan sebagainya dah selesai, dah minta maaf, sekiranya terguris ataupun terluka hati UMNO dan sebagainya, maka suasana itu datang kembali reda insya-Allah. Dan Zaid Hamidi kata kita kena keluar daripada kepompong pemikiran sebagai pembangkang, kita kena berpemikiran sebagai kerajaan, iaitu kita kena fikirlah macam mana nak selesaikan masalah rakyat, dan kita kena tumpu pada persamaan yang wujud di antara kita. Jangan kita korek benda yang ada perbezaan yang akan menimbulkan perbalahan ya. Lalu ke arah itu saya amat sangat setujulah ya, kita kena tumpu pada perkara yang kita ada persamaan, iaitu di antaranya ialah soal pentadbiran yang baik, good governance itu, dan kita nak lawan ekstremisme agama dan ekstremisme kaum ya, yang digunakan oleh Perikatan Nasional untuk nak dapatkan sokongan. Ya, diberikan gambaran bahawa agama terancamlah, kaum terancamlah dan sebagainya ya. So ini strategi dan taktik-taktik lama golongan jahat ya, nak dapatkan sokongan, seperti mana yang golongan Nazi dulu kita ada cerita kan, yang Joseph Goebbels tu, yang mana dia gunakan teknik menakutkan rakyat, menakut-nakutkan orang Jerman ya, dan dia berikan menanamkan kebencian ya terhadap yang golongan yang bukan Jerman, yang bukan Aryan ya, terhadap golongan Yahudi dan sebagainya. Maka perasaan takut dan benci itu mendorong rakyat Jerman untuk menyokong Adolf Hitler, parti Nazi itu. Ya, benda yang sama yang sedang dilakukan. Betul. Ya, so inilah yang kita nak elak daripada itu. Maka gabungan kerajaan perpaduan ini di antara PH dengan BN memang ada perbezaan. Dia tak boleh nak nafikan. Tak payahlah kita nak berpura-pura kan. Memang ada perbezaan. Tetapi kita cari benda-benda yang kita setuju bersama dan kita bekerja sama memenuhi hasrat rakyat untuk kita menghasilkan satu kerajaan yang kukuh, yang kuat, yang berusaha bersungguh-sungguh untuk menyelesaikan masalah rakyat ya, dan selamatkan rakyat daripada pemahaman ekstremisme agama dan kaum yang dijaja oleh Perikatan Nasional. Dan satu masa dulu, sekarang ni rasanya makin berkurangan kerana rakyat mula lebih memahami. InsyaAllah. Kita harap begitu.